Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Babu tawqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhara martabatihim. Bab di mana kita diminta supaya memuliakan ulama dan juga kita diminta supaya memuliakan orang-orang tua, orang yang lebih berusia di kalangan kita, dan wa ahlul fadl, dan orang-orang yang diberi keutamaan di kalangan kita ini di sudut jawatan dia ataupun kedudukan dia dan seumpamanya. Wa taqdimihim ala ghairihim, mestilah mendahului mereka dibandingkan orang lain. Wa raf'i majalisihim, dan diangkat kedudukan dia dalam di kalangan kita ini. Wa izhar martabatihim, dan kita menunjukkan kelebihan ataupun martabat mereka ini dibandingkan orang lain. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kali ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita memahami satu tajuk yang kita nampak persamaan kepada masyarakat kita pada hari ini. Tapi Islam dia tidak letakkan kesamaan ataupun istilah kedudukan di kalangan kita ni ada berbeza-beza. Islam suruh bezakan di antara siapa yang berada pada kedudukan tertentu di kalangan kita, iaitu di antaranya kita kena angkatkan kedudukan para alim ulama. Kita kena letakkan alim ulama ni berbeza dengan diri kita, jangan samakan kita dengan kedudukan para alim ulama. Kemudian demikian juga orang-orang yang telah berusia dalam hidup. Siapa-siapa yang berusia dalam hidup dan semakin tua dia, kita kena muliakan dia. Walaupun dia ni dalam keadaan tak soleh sangat, katakanlah demikian, tapi oleh kerana dia tua tu kita kena muliakan orang tua. Tu cara demikian. Lebih-lebih lagi lah kalau dia ni orang yang soleh. Kalau dia soleh, kita kena lebihkan lagi lah pada diri dia, kesolehan dia dan proses usia dia tu telah menjadikan kematangan dalam kehidupan dia sebelum daripada ini. Dan juga kitanya memuliakan orang yang ada jawatan, orang yang ada fadl. Fadl maknanya ada orang yang ada kelebihan tersendiri. Ya, ada orang ni kadang-kadang dia ada kelebihan asah pisau, misal contohnya. Dia ada kelebihan dia. Ada orang dia pandai masak, kelebihan dia. Ada kelebihan. Dengan kelebihan yang Allah bagi pada dia tu, kita muliakan dia. Muliakan kelebihan yang Allah bagi pada dia ni pahala untuk orang yang melakukan demikian. Wa taqdimihim ala ghairihim, mesti didahului mereka dibandingkan dengan orang lain. Ni kita letakkan kedudukan dia. Wa raf'i majalisihim, dan kitanya angkat kedudukan dia di sudut bila kita berjumpa dengan orang, kita bagi tahu dia ni orang alim, dia ni orang yang dah panjang usia, ataupun dia ni ada kelebihan tersendiri. Kita kena memperkenalkan lah. Maksudnya orang-orang yang sebegini ni kita letakkan kedudukan yang baik untuk dia, dan kita tunjukkan martabat dia. Tunjukkan kedudukan dia tu setinggi mana yang terbaiknya untuk kita muliakan orang demikian. Kadang-kadang kan kita berjumpa dengan para alim ulama, kita salam dengan dia, kita cium tangan dia. Kadang-kadang kita berjumpa dengan pemimpin tertentu, kita salam dan kita cium tangan dia. Kenapa kita buat demikian? Jawabnya untuk yang diajar supaya dalam Islam ni tauqir mereka, memuliakan mereka, mengangkat kedudukan mereka itu. Firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab." Ini dalil yang menunjukkan bagaimana perlunya untuk kita ni memuliakan mereka. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, adakah sebutlah wahai Muhammad,
adakah sama di antara orang yang tahu dan orang yang tak tahu? Adakah sama di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Tentu tak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dan di antara orang-orang yang tak tahu, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengerti ialah orang-orang yang sentiasa menggunakan fikirannya. Orang-orang yang hidup dia sentiasa memandang jauh dalam perjalanan hidup dia. Ni orang yang hebatlah dalam hidup ini sendiri. Yang gunakan ulul albab. Ulul albab ni maknanya guna kemuncak dalam hati-hati yang ada ni. Dia gunakan untuk mentaati perintah Allah. Ini orang yang hebat di kalangan kamu. Kemudian ni dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang mengenai kelebihan kedudukan orang-orang yang ada ilmu ini sendiri. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amru Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum iqra'uhum kitabillah fa in kanu fihi al-qira'ah sawa'un fa'alamuhum bis sunnah wa in kanu fi sunnah sawa'un fa'aqdamuhum hijratan wa in kanu fi hijrah sawa'un fa'aqdamahum sinnan wala yu'ammanu rajulu fi sultani wala yaq'udu fi baitihi ala takrimi ummatihi illa biizni. Rawahu Muslim. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut gini. Rasulullah kata daripada Ibnu Mas'ud, daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amru bin Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ummul qaumal qra'unal kitabillah. Hendaklah orang yang akan mengimamkan solat di kalangan kamu ni, orang yang dianya sentiasa orang yang terhebat bacaan Al-Quran Karim. Siapa yang bacaan dia paling betul, bacaan dia paling banyak, hafalan dia paling banyak, kemudian suara dia paling merdu, orang yang terbaik di kalangan kamu ni mesti jadi imam solat. Nak jadi imam solat ni syarat dianya orang yang bacaan Quran dia tepat, kemudian qiraah dia lancar, kemudian hafazan dia mestilah banyak. Kemudian bila demikian di kalangan kamu lantiklah dia jadi imam. Imam demikian juga imam dalam masyarakat. Dalam masyarakat ni para alim ulama sebut siapa yang kita kena lantik dia jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Sebaik-baiknya orang ni lah. Orang yang ada Al-Quran Karim dalam tubuh badan dia. Bila dia ada Al-Quran Karim, layak untuk dijadikan dia pemimpin. Siapa yang selayaknya jadi suami dalam rumah tangga kita? Orang yang paling banyak Quran. Ni cara demikian dalam hidup kita. Orang yang paling bacaan Quran dia, paling hebat bacaan Quran dia, paling banyak hafalan Quran dia, orang ni layak jadi suami dalam rumah tangga. Dia jadi demikian. Ni tanggungjawab kita lah dalam hidup kita. Nak solat demikian juga. Bila kamu nak solat, kamu cari siapa yang selayaknya untuk mengimamkan solat kamu. Menjadi imam. Orang yang boleh baca kitab Allah. Orang yang aqra'uhum kitab Allah. Orang yang bacaan terhadap Al-Quran Karim yang terbaik. Di sudut hafalan, di sudut ingatan, di sudut apa dia yang dinamakan dengan kata-kata dia, lafaz dia merdu dan sebagainya, orang ni layak untuk jadi imam. Kemudian maknanya apa dia? Kita memuliakan orang yang ada Al-Quran. Orang yang ada Al-Quran ni dimuliakan dalam hidup. Kalau kita membesar anak-anak kita besarkan dia dengan Al-Quran terlebih dahulu. Bila kita besarkan dia dengan Al-Quran terlebih dahulu, dia akan jadi mulia. Anak kita ni akan jadi mulia. Kerana apa dia? Dalam badan dia dah ada Al-Quran. Ini cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fil qira'ah sawa'un. Katakanlah di kalangan mereka ni sama je, bacaan Quran sama, kemudian di sudut yang disebut dengan apa dia?
lafaz mereka pun sama merdu, sama je di kalangan mereka. Fa'alamuhum bis sunnah. Lalu di kalangan mereka tu siapa yang lebih faham terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni kedudukan kelebihan lah. Lepas pada faham Al-Quran, faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni apa dia? Hadis daripada sama ada kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah ataupun takrir Rasulullah. Maknanya kalau kita kata semua ustaz, orang tu dalam waktu mana nak solat ni semua jadi nampak boleh baca semua, kemudian merdu semua. Siapa yang kita nak pilih yang terbaik di kalangan yang boleh baca Quran tu? Siapa yang faham terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilih demikian. Dalam masyarakat kita pun sama juga. Bila orang semua boleh baca Quran, orang semua menghafal Quran, semua merdu, semua faham Al-Quran di kalangan kita. Jadi siapa yang lebih terbaik daripada mereka ni? Orang yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh tafsir terhadap Al-Quran dengan sunnah. Dia boleh memahami apa yang dilakukan dalam hidup dia ni dengan sunnah. Bila dihidup dengan sunnah dalam hidup dia tersebut, layaklah dia menjadi imam. Yang kedudukan demikian. Tiba-tiba ada orang jawab, fa in kanu fi sunnah sawaun. Katakanlah orang yang di kalangan mereka tu faham semua sunnah. Sunnah pun semua faham juga di kalangan mereka ni. Fa aqdamahum hijratun. Maka didahuluilah siapa yang mendahului hijrah di kalangan mereka. Maknanya siapa yang datang dahulu hijrah, ataupun kalau zaman kita ni siapa yang dahulu berubah, siapa dahulu yang dekat dengan Allah. Maknanya kita tengoklah, maksudnya siapa? Mesti orang yang berusia, mesti orang yang lebih tua. Biasanya demikian. Orang tua-tua ni mesti dia berubah dalam hidup dia. Dia awal lagi dia berubah pada usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tu mesti dia berubah dalam hidup dia. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, kalau ada yang faham Al-Quran, ada yang faham sunnah, maka kamu nak cari siapa di antara mereka ni? Cari siapa yang mula-mula hijrah, yang lebih awal hijrah. Tu dia kedudukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah cadangkan pada kita. Fa in kanu fil hijrah sawaun. Katakanlah di kalangan mereka tu yang berhijrah pun sama juga. Ini cara Rasulullah nak suruh cari orang yang terbaik di kalangan orang terbaik. Di kalangan orang terbaik. Fa aqdamahum sinnan. Maka dahului siapa yang lebih tua. Siapa yang lebih tua. Ini cara susunan pada diri kitanya. Kita pun bila kita nak melantik pemimpin pun macam ni jugalah. Cara yang diajar oleh Rasulullah. Yang pertama, cari orang yang ada Al-Quran, yang nak dijadikan pemimpin. Siapa yang nak jadi pemimpin, dia kena tahu Al-Quran. Yang kedua, dia ada sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, yang diajar supaya kita tengok siapa yang mula hijrah, mula berubah dalam hidup dia, sikap dia berubah. Tak ada dah hijrah macam zaman Rasulullah dahulu, tak ada dah zaman kita. Dalam zaman kita ni, yang ada hijrahnya, yang disebut ialah hijrah berubah daripada sikap buruk kepada sikap yang lebih baik. Siapa yang mula berubah dalam hidup dia? Dia tiba-tiba jak muda sampai tua duk isap rokok lagi, misal contoh. Tak berubah-berubah. Walaupun dia ni ada Al-Quran, walaupun dia ni ada hadis Rasulullah, tapi kemuliaan tu hilang lah pada diri dia, tak berubah dalam hidup seseorang. Dia kena berubah dalam hidup dia. Berubah hijrah tadi daripada yang buruk kepada yang baik. Hijrah pada mereka ini sendiri. Kemudian kalau sekiranya hijrah pun tak ada juga, cari yang lebih tua. Siapa yang lebih berusia dibandingkan mereka ini sendiri. La yu'ammanu ar-rajulu fi sultanihi wa la yaq'udu fi baitihi ala takrimihi illa bi iznihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, janganlah seorang itu menjadi imam seseorang yang lain dalam daerah kekuasaan orang lain. Jangan kamu jadi pemimpin kepada orang lain bukan dalam kawasan kamu. Jadilah pemimpin di dalam kawasan kamu. Kamu berada di kawasan mana, kamu di situlah. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Demikian juga dengan orang yang disebut dengan apa dia, yang menjadi imam. Yang jadi imam ni,
Kalau kita orang luar datang ke kampung tersebut, tiba-tiba kita nak jadi imam di kampung itu, tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut makruh hukum dia. Makruh lah, bukannya dipanggil haram, tak, ulama-ulama sebut. Di sudut kemuliaannya bukan begitu. Kemuliaan kamu tak mulia lagi kerana kamu datang daripada tempat orang. Nah, tapi kamu datang di tempat orang ni, kamu kena cari orang di situ dahulu, lebihkan dahulu. Tapi kalau jarang-jarang tu kita datang, sekali kita datang, orang memuliakan kita, tu lain. Tu lain. Tapi kita nak berterusan, nak jadi imam berterusan di kawasan tersebut, tu tak boleh. Tu cara dalam Islam diajar supaya kita pun sama juga. Bila kita berada di kawasan mana, jadilah pemimpin di kawasan yang kita berada tersebut. Jadilah imam di kawasan yang kita ada ni. Rasulullah kata, wala yu'ammanur rajulu fi sultani. Jangan dia menjadi pemimpin dalam kawasan yang bukan kekuasaan dia, dalam kawasan dia. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimi. Dan janganlah pula seorang tu duduk dalam rumah orang lain itu di atas bantalnya. Jangan. Bila kamu pergi rumah orang, jangan kamu duduk di tempat yang tuan rumah tu duduk. Jangan. Kita masuk dalam rumah orang, kita tahu dah ni kerusi ni lain sikit daripada kerusi yang lain. Maknanya apa dia? Kerusi yang lain tu ialah kerusi untuk tuan rumah. Manakala kita ni pula duduklah di kerusi yang lain, kerusi yang umum. Jangan kita pula pergi duduk orang Arab, dia dalam rumah dia tak ada kerusi, dia buat bantal begitu. Bantal yang letak di sandar di dinding-dinding. Jadi Rasulullah kata, jangan kamu duduk di atas kerusi tuan rumah, jangan. Di dinding, di atas bantal tuan rumah. Bila kamu pergi duduk di atas bantal tuan rumah, maknanya kamu menghina dia. Itu cara demikian. Kita diajar supaya apa dia? Duduk di atas kerusi yang di mana bukan kerusi tuan rumah. Itu cara bila kita masuk dalam rumah orang, dan dengan cara kita memuliakan yang disebut dengan tuan rumah ini sendiri. Allahu Akbar. Teraturnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan nak suruh kita ni hidup memuliakan di antara satu sama lain. Memuliakan alim ulama, memuliakan orang soleh, memuliakan orang-orang yang lebih berusia. Ni cara Islam memuliakan orang. Di antara caranya menjadikan dia imam, menjadikan dia pemimpin. Ni cara memuliakan seseorang. Bila seorang tersebut tidak melantik orang yang patutnya dilantik, maka kamu telah menghina seseorang itu sendiri. Dia ada, tiba-tiba kamu tak lantik dia. Kamu menghina dia lah. Dengan cara tak sedar, kamu telah menghina dia. Katakanlah ada orang yang hebat bacaan Quran dia di kalangan kamu ni sendiri. Kemudian hafalan dia banyak. Tiba-tiba bila dia pergi semayang, dia tidak dilantik untuk menjadi imam. Tidak diberi peluang untuk jadi imam. Menandakan apa dia? Orang yang berada sekitar tersebut menghina dia. Menghina dia. Islam larang. Jangan kamu hina orang yang sebegini. Kerana bila dia menghafal Quran tu, dia banyak ayat-ayat Quran yang dibaca tersebut, merdu suara dia tu, itu kemuliaan yang Rasulullah muliakan seseorang ini dibandingkan keadaan yang kita fahami ini sendiri. Kemudian disebut lagi ni tentang kemuliaan tadi. Wa anhu, daripada orang yang sama juga, Ibnu Mas'ud tadi juga dia sebut, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyabluwani minkum al-wulul ahlam wan nahyu thumma alladhina yudinahum thumma alladhina yalunahum, rawahu Muslim. Disebutnya begini. Satu lagi riwayat cerita daripada Rasulullah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebut lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengusap bahu-bahu kami dalam solat. Waktu mana nak solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah manakibana fi salah. Rasulullah betulkan bahu dalam solat ni. Bila Rasulullah nak solat, Rasulullah betulkan bahu di kalangan kami ini sendiri waktu mana nak solat. Wa yaqul, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut
istawu. Rasulullah sebut istawu, perbetulkan. Istawu ni maknanya betulkan, ratakan saf. Istawu ni maknanya kamu samakan, bahu-membahu ni biar sama. Istawu. Wala takhtalifu. Jangan sekali-kali kamunya berselisih di kalangan kamu. Jangan sampai peringkat bahu orang ni masuk dalam bahu orang ni. Jangan begitu. Tapi Rasulullah kata ratakan. Bahu dengan bahu tu biar sama. Rasulullah betulkan demikian. Wala takhtalifu. Bila kamu berselisih, fatakhtalifa qulubukum. Bila kamu berselisih, menyebabkan berselisihlah hati-hati kamu. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Maknanya apa dia? Besar nilai solat berjemaah. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak tahu masyarakat tersebut bersatu padu ke tidak, tengok solat berjemaah. Kalau solat berjemaah di kalangan masyarakat tersebut nampak kemas, nampak elok, tanda masyarakat itu bersatu padu. Tapi kalaulah dalam masyarakat itu payah nak solat berjemaah, tanda masyarakat ini ada masalah hati di kalangan mereka. Masyarakat tersebut tidaklah satu hati. Islam dia nak tahu seseorang ni dalam seorang tersebut bersatu hati ataupun tidak di antara satu sama lain pada solat berjemaah. Kita pun kena didiklah di kita, keluarga kita untuk jaga solat berjemaah. Bila solat berjemaah, kita boleh tengok pula dekat mana, waktu mana solat tu, saf yang kita solat tadi sama tak sama, rata tak rata saf ni sendiri. Bila kita rata saf kita tu, maknanya hati kita ni lebih kurang sama di antara satu sama lain. Itu kesan daripada solat berjemaah. Kitanya tak berkelahi lah, sama-sama kita. Tapi kalau kita ni dalam tengah solat tu pun dalam keadaan yang di antara satu sama lain tu dalam keadaan pecah-pecah je di kalangan kita. Maknanya hati kita ni tak sama di antara satu sama lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut liani minkum ulul ahlam. Lalu Rasulullah kata, hendaklah menyampingi saya dalam solat ni orang yang sudah baligh. Rasulullah susun terus. Maknanya belakang saya ni orang yang mesti berada di belakang saya ni orang yang akil baligh. Saf yang ada ni maknanya orang yang terbaik di kalangan kami. Siapa yang di kalangan dia ulul ahlam. Ulul ahlam ni maknanya orang yang dah matang dalam hidup dia. Duduklah belakang saya. Lepas tu, lepas sebelah dia tu wan nuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dan orang-orang yang berakal di kalangan kamu semua. Kemudian di sebelah dia lagi ialah orang yang bertaraf di bawah mereka ini, iaitu orang-orang yang bertaraf di bawah mereka ini pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Rasulullah sebut, lepas pada tu barulah orang yang kurang sikit, yang kurang sikit. Rasulullah gambarkan demikian. Bila nak buat saf tu, saf solat ni Rasulullah gambarkan orang yang belakang Rasulullah mesti orang yang paling alim, yang paling warak, yang paling saleh. Kemudian orang yang kurang sikit, yang kurang sikit. Begitu. Cara susunan dalam solat. Nak solat pun Rasulullah susun. Kita nak bersahabat pun demikian. Rasulullah ajar supaya susun pada diri kita ni. Bila kita nak solat, macam ni. Bila kita nak bersahabat, macam ni. Di kalangan kitanya, kita jaga di kalangan kitanya. Allahu Akbar. Kita ni tak kisah. Bila solat tak pernah pandang pun siapa duduk belakang kita, siapa yang duduk sebelah kita, tak. Tapi Rasulullah disusun. Dengan tujuan apa Rasulullah susun? Nak memuliakan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, berbeza. Orang yang ada kelebihan dengan orang tak ada kelebihan, berbeza. Kedudukan di kalangan mereka ini sendiri. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailani minkum ulul ahlam wan nuha summa alladhina yalunakum thalathan wa iyyakum wa hayshatil aswaq. Ni pun lebih kurang hadis yang lebih kurang sama juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang dekat dengan aku ni orang yang ulul ahlam, orang yang mempunyai akal yang cerdas. Mesti orang yang ni ikut aturan lah, yang mesti dekat dengan Rasulullah.
Wan nuha, kemudian orang yang matang, yang cerdik. Summal ladzina yalunahum thalathan. Kemudian lepas itulah orang lain mengikut. Cara Rasulullah susun. Maknanya lepas pada ni saf ni, katakanlah orang cerdik semua. Orang yang mana-mana yang dia rasa dia ni wara', alim, mai ke depan. Rasulullah ajar demikian. Suatu bila solat, saya sering kali tegur solat ni di sekolah-sekolah. Kadang-kadang di sekolah-sekolah ni dia suruh pelajar-pelajar jadi imam. Tak betul demikian. Di sekolah-sekolah ni sepatutnya siapa yang kena jadi imam? Guru tu lah, orang yang paling alim di kalangan mereka. Guru yang paling alim. Lepas tu guru. Lepas tu barulah anak-anak murid yang lain tu. Susunan. Kadang-kadang kita terbalik. Kita kononnya nak ajar pelajar jadi tu imam. Tapi rupa-rupanya kita telah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabinya orang yang paling alim, paling wara', paling terkedepan, orang yang paling cerdik, cerdas, orang ni lah paling ke depan. Lepas tu barulah kemudian pelajar-pelajar ni kena duduk belakang lah. Belakang lepas pada sebut. Itu cara susunan bila nak solat. Dan demikian juga dalam masyarakat. Bila kita dalam masyarakat, kita kena letak orang yang paling wara', paling dekat dengan Allah untuk menjadi pemimpin kita. Tapi kalau kita letak orang yang jauh dengan Allah, dengan peribadi yang buruk, kemudian akhlak yang tak baik, tiba-tiba dia menjadi pemimpin kita. Yang tu rosaklah masyarakat di kalangan kita akan jadi demikian. Terhenti sakat ni lah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.